Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, bekas pengerusi Najib suruh fokus usaha sama 1MDB Petro Saudi. Berita sepenuhnya. Bekas pengerusi 1MDB Muhammad Bakir Salih hari ini berkata, dia berasa ragu berkenan cadangan usaha sama antara syarikat itu dengan syarikat Abu Dhabi Petro Saudi International PSI. Namun Muhammad Bakir berkata Najib pada masa itu menerusi panggilan telefon memberitahunya agar tidak terlalu menghabiskan banyak masa melihat transaksi lama dan fokus kepada cadangan usaha sama itu. Najib memberitahu perkara itu setelah dia selesai bercakap dengan Lo Tip Jo atau dikenali sebagai Jolo, katanya lagi. Dia berkata demikian dalam keterangannya ketika perbicaraan kes pindah audit 1MDB terhadap bekas Perdana Menteri Najib Razak dan bekas CEO 1MDB Arul Kandasamy di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini. Saksi pendakwaan ke-13 itu merujuk kepada mesyuarat Lembaga Pengarah 1MDB yang dihadirinya dan Jolo pada 26 September 2009, di mana ahli perniagaan itu didakwa menerima panggilan telefon daripada Najib. Saya jumpa Jolo di pejabat Najib. Menjawab soalan Safi tentang bagaimana dia ada tanggapan yang Jolo rapat dengan Najib, Muhammad Bakir berkata, ia lebih daripada sekadar tanggapan. Katanya, dia beberapa kali bertemu Jolo di pejabat Najib ketika menjadi timbalan Perdana Menteri dan ketika penubuhan Terengganu Investment Authority TIA yang kemudiannya menjadi 1MDB. Ketika tempoh pra 1MDB, Najib adalah timbalan Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri. Kata Muhammad Bakir lagi, ketika dia berurusan dengan Najib sebelum dia menjadi Perdana Menteri, dia telah bertanya tentang peranan Lo dalam TIA. Katanya, Najib mempertegas tenang hubungan Jolo dengannya agar dia bekerjasama dengan Jolo untuk mewujudkan pengurusan TIA. Mahkamah sebelum ini diberitahu yang kehadiran Jolo tidak direkodkan. Dalam prosiding di depan Hakim Muhammad Zaini Mazlan sebelum ini, Bakir berkata Najib tidak membalas pesanan teksnya di mana dia menyuarakan kebimbangan berhubung dakwaan sebanyak $700 juta dana 1MDB telah dilencongkan ke syarikat lain. Ketika pemeriksaan balas dengan Peguam Muhammad Safi Abdullah hari ini, Bakir berkata, walaupun dengan kebimbangannya terhadap beberapa isu seperti penyelewengan $700 juta itu, Najib memberitahunya agar tidak terlalu menghabiskan banyak masa terhadap transaksi yang telah berlaku. Perdana Menteri cakap dengan saya, tak perlu guna banyak masa, lihat transaksi lepas dan hanya tumpu cadangan usaha sama. Memandangkan perkara itu telah dibincangkan untuk beberapa waktu dan kami perlu buat keputusan secepat mungkin, dakwanya. Katanya lagi, ekoran kata-kata Najib itu dia berasa selesa untuk menyampaikannya kepada ahli lembaga pengarah lain agar meneruskan usaha sama dengan 1MDB PSI. Perbicaraan bersambung pada 12 April ini. Najib didakwa menggunakan kedudukannya untuk mengarahkan beberapa pindaan ke atas laporan akhir audit 1MDB sebelum ia dibentangkan kepada PAC bagi mengelakkan sebarang tindakan terhadapnya. Tertuduh bersama Arul Kanda pula didakwa bersubhat dengan Najib dalam membuat pindaan berkenaan. Pihak pendakwaan berhujah bahawa keputusan untuk membuat pindaan diputuskan semasa mesyuarat pada 24 Februari 2016 di Pejabat Ketua Setiausaha Negara ketika itu, Hali Hamzah. Pindaan itu didakwa dilakukan untuk mengeluarkan atau mengubah bahagian tertentu laporan audit termasuk menggugurkan isu kehadiran Jolo pada mesyuarat Lembaga Pengarah Dana Pelaburan Negara itu.
Isu lain yang didakwa digugurkan daripada laporan audit 1MDB ialah dua penyata keuangan 2014 yang bercanggah bagi firma tersebut. Selain Ali dan Arul Kanda, mereka yang hadir pada mesyuarat itu ialah Amrin, bekas pegawai NAD, Saadatul Nafisa, Ahmad Bashir, bekas Ketua Setiausaha Sulit Najib, Syukri Saleh, dan Wakil Peguam Negara ketika itu Zulkifli Ahmad. Pihak pembelaan berhujah bahawa tiada salah laku dengan pindaan tersebut kerana ia dibuat terhadap laporan yang belum muktamad sebelum dibentangkan di jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC pada Mac 2016. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, sila tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.